Wa iz qala Musa liqaumihi zkuru ni'matallahi 'alaikum. Sebut olehmu ya Muhammad ketika berkata Musa bagi kaumnya, "Hei kaum aku, ingat oleh kamu akan nikmat Allah atas kamu." Ingatlah nikmat Allah atas kamu. Bani Israel, hei, kena ingat. Ingat nikmat Allah atas kamu. Macam mana? Kamu ni banyak Allah bagi nikmat. Jangan lupa. Itu. Nikmat apa? Iz najjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Ketika melepas ia akan kamu daripada ahli Fir'aun, seksa mereka itu akan sejahat-jahat azab. Hei Bani Israel, syukurlah nikmat Allah bebaskan kamu daripada Fir'aun. Semasa kamu duduk di bawah pemerintahan Fir'aun dahulu, kamu ni kena su'ul azab, azab yang sangat buruk. Macam-macam azab, su'ul azab, azab yang sangat-sangat buruk. Kenapa? Fir'aun kalangan Bani Israel, golongan Qibti. Bukan Fir'aun saja dera mereka, tentera-tentera Fir'aun juga dera mereka. Bukan tentera Fir'aun saja dera mereka, semua bangsa Qibti dera Bani Israel. Pasal apa? Sebab bangsa ni dia rasa dia lebih mulia daripada bangsa lain. Kalau apa bangsa Hindu tu panggil apa? Apa ni nama tahta dia tu nama apa? Tahta lah. Kasta. Kasta. Dia ada kasta. Nah gitu. Jadi kiranya bangsa Firaun ni Qibti ni kasta dia tinggi. Yang paling rendah sekali Bani Israel. Jadi depa duduk dalam su'ul azab. Cukup-cukup azab. Firaun tak suka, tentera tak suka, bangsa dia pun tak suka. Jadi hidup dalam keadaan seburuk-buruk azab. Sebab tu Nabi Musa AS sewaktu dia pemuda, masih lagi duduk dalam Fir'aun dengan Fir'aun, kita tahu ni orang panggil takdir Allah. Nabi Musa walaupun dibenci oleh Bani Israel dibenci oleh kaum Qibti, tiba-tiba Nabi Musa AS itu dibesar dalam istana Fir'aun. Itu kerja Allah. Walaupun bunuh habis kanak-kanak pada ketika itu, kerana ahli nujum dikatakan lahir kanak-kanak yang akan menjatuhkan kerajaanmu, dia bunuh semua. Yang nak jatuh dia tu duduk dalam istana dia. Ni kerja Allah. Nada, dibesarkan dalam istana dia. Bahkan Nabi Musa tengok sendiri bagaimana kaum Qibti lakukan terhadap kaum Bani Israel. Sewaktu dia muda sehingga dia tak sanggup tengok, dia bunuh orang Qibti. Dia bunuh orang Qibti. Sehingga Nabi Musa tinggalkan istana Fir'aun. Kerana dia tak sanggup tengok penderaan, penghinaan, penderitaan yang dilalui oleh Bani Israel. Tapi sekarang Bani Israel dibebaskan daripada Fir'aun. Nabi Musa bawa keluar Bani Israel daripada Mesir dan mereka hidup dengan penuh aman damai. Tapi masalahnya bila diselamatkan begitu, manusia ni suka lupa. Itu sebut dia, suka lupa. Macam kita lah. Kita juga pernah dijajah. Dijajah oleh Inggeris. Dijajah oleh Jepun. Ada orang jajah kita. Kalau dengar cerita orang-orang pernah duduk di zaman Jepun tu macam-macam lah. Tapi bila kita dibebaskan daripada penjajah Inggeris, kita dibebaskan oleh Allah daripada penjajah Jepun, kita suka lupa. Lupa maksud macam mana? Kita ralik sehingga kita ni nak dijajah semula dengan cara moden. Itu cerita dia. Kita letak nama-nama pejuang-pejuang kita dulu. Mak Kilau lah. Nama-nama pejuang dulu. Datuk pergi banyak. Nama-nama pejuang-pejuang dulu yang menyelamatkan tanah air. Tapi bila kita rasa senang, kita jual pula tanah air kita. Di Langkawi jual kat orang putih. Jual kat Jepun. Jual kat bangsa-bangsa Cina. Senang sebut lantak pilah. Di Pulau Pinang apa? Jual pula. Kenapa? Tu orang panggil kita suka lupa nikmat yang Allah bagi pada kita. Setelah kita dijajah sekian lama, Allah bebaskan kita pula, kita buat kerja macam kita nak dijajah pula. Mungkin huraian saya ni agak berbeza sikit macam kita dengar selalu. Tapi saya suka biar kita angkat letak Quran ni macam turun kemari, macam turun hari ni. Itu pentafsirannya. Kita jangan lupa. Tu orang panggil sejarah, jangan lupa Bani Israel. Jangan lupa kamu pernah dijajah oleh Fir'aun dulu. Macam mana Fir'aun buat pada kamu.
Tapi bila kamu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, didatangkan Rasul Musa menyelamatkan mereka, mereka mula lupa. Mula lupa. Inilah penyakit orang kita. Penyakit orang kita. Termasuklah pelarian-pelarian. Macam hari ini kerajaan Rohingya. Yang menyelamatkan mereka ialah Bangladesh yang susah. Yang susah. Berjuta duduk di Bangladesh. Tapi kadang-kadang manusia ni dia lupa. Dia lupa. Ada orang yang mau menerima daripada menyelamatkan mereka daripada dibunuh. Anak-anak dibunuh, wanita dirogoh dan sebagainya, hidup rumah dibakar dan sebagainya. Tapi bila dah berhijrah mereka lupa. Inilah mereka kena belajar yang ni, lupa. Antaranya mereka tak mau berusaha, bekerja. Kenapa? Dunia menghantar bantuan. Tunggu je bantuan. Dan hari ini pula ada yang melakukan kerja-kerja jenayah yang sampai orang Bangladesh sendiri pun tak selesa. Bergerak mari ke Dhaka, mari apa semua sampai jadi kelang kabut habis. Dia kelang kabut habis. Kerana manusia ni suka lupa bila mereka diselamatkan. Nah itu. Sama juga. Kita pun takut juga macam umat Islam di apa orang dapat buat korban. Mesti suka lupa Kemboja. Cuti seminggu je suka lupa macam di Kemboja. Memanglah susah. Tapi bila kita turun bagi bantuan, tapi janganlah harap bantuan. Kena bergerak, kena bekerja, kena berusaha, kena apa semua. Gitu. Tapi masalahnya kita suka lupa. Itu cerita dia. Sama juga kita bagi bantuan-bantuan. Kita kena tengok sepatutnya bila orang bagi bantuan sekali, kita bekerja sampai kita merubah kehidupan kita. Tapi tak. Sekarang kita suka jadi bangsa yang tunggu, yang orang bagi bantuan, kita seronok. Itu cerita dia. Saya seronok. Kita dulu dijajah, sampailah kita ni duduk keadaan yang lebih teruk daripada tu. Sepatutnya umat Islam ni kena ubah kehidupan kita tu. Macam saya katalah, orang boleh bagi bantuan kat kita. Tapi sampai bila orang nak bagi bantuan kat kita? Sebab tu kalau ada apa-apa bantuan kita ambil. Ambil bukan untuk makan senang gitu, beli kereta gitu dah. Ambil untuk merubah kehidupan kita. Lepas pada ni kita bukan orang yang menerima bantuan, kita pula orang yang bagi bantuan, baru maju. Tapi kalau kita jadi bangsa yang suka menadah tangan, bangsa yang suka berminta-minta, bangsa yang selesa dengan bantuan ni apa semua, sampai bila pun kita tak boleh ubah kehidupan kita. Bahkan kita biar kita dijajah semula. Jadi bila orang nak bagi pada kita, kita terpaksa ikut. Ikut kami bagi ni, kami bagi ni apa semua. Akhirnya kita jadi bangsa yang tidak ada pendirian. Orang ni bagi RM50, kita janji nak undi dia. Mari kawan ni bagi 100, kita tukar pula nak undi kawan tu. Mari kawan ni bagi 1000, kita tukar pula nak undi gitu apa semua. Akhirnya kita dijajah. Inilah kita nak kena ingat. Kita nak kena ingat. Kita kena berubah. Macam saya sebutlah, kita membeli, kita kena ubah. Beli pada penjual-penjual yang Islam. Penjual pula kena berubah perangai mereka juga. Janganlah cekik darah. Janganlah sombong. Janganlah ego. Apa semua. Ingat nikmat yang Allah bagi pada kita. Ingat dulu kita macam mana. Sama juga kita sekarang. Dulu kita susah. Dah susah, jahil pula. Sampai tak tahu apa. Duduk dalam kampung sampai tak tahu apa. Duduk dalam bandar pun sampai tak tahu apa. Jumpa kita kenal balik zaman kita dulu macam mana. Keluarga kita porak peranda. Macam-macam masalah menimpa, macam-macam malapetaka menimpa. Tapi sekarang betul lah dunia ni nak cari senang 100% sampai bila pun tak boleh. Tapi kalau kita kenal kita sekarang dibandingkan dengan dulu, sekarang jauh lebih baik daripada dulu. Syukur ni bukan sekadar sebut alhamdulillah sahaja. Itu sebut dengan mulut. Kita kena bertindak. Apa yang patut kita buat? Macam katalah, kita dulu pernah dijajah. Semua kita tahu kita pernah dijajah. Setiap 31 Ogos kita sambutlah merdeka. Tapi adakah kita berusaha untuk mengekalkan kemerdekaan ataupun kita ke arah untuk dijajah semula? Nada itu.
Tu yang Allah Ta'ala sebut, "Hei Bani Israel, kamu pernah dijajah dengan Firaun. Kamu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan Allah hantar Rasul Nabi Musa alaihissalam. Tapi kamu lupa." Baik. Allah sebut balik, "Wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum." Sembelih mereka itu kan anak-anak laki-laki kamu. Su'ul azab, buruknya azab yang menimpa kamu dulu, hei Bani Israel. Fir'aun buat apa? Tentera Fir'aun buat apa? Sembelih semua anak-anak laki-laki kamu. Anak disembelih. Dan dibiar hidup anak-anak perempuan. Untuk apa anak perempuan? Untuk dijadikan anak perempuan ini pemuas nafsu mereka. Untuk dijadikan anak perempuan Bani Israel ini hamba sahaya bagi kaum Qibti. Sekarang benda tu dah tak ada. Allah selamatkan kamu. Tapi nampak gayanya kamu lupa. Bila datang je Rasul, kamu nak tolak. Maju ni tak ada masalah apa. Tapi masalahnya kita, bila kita maju, kita tolak Islam ke tepi. Macam Islam ni menghalang kemajuan. Kalau maju bersama Islam, membangun bersama Islam, bagus. Tapi masalahnya bila senang sikit, lupa Islam. Lupa agama. Bila susah, baru cari agama. Jalan ni mula daripada hak bawah sampai ke atas. Itu cerita dia. Bila kita susah, apa dia yang kita cari? Sekolah-sekolah agama. Sekolah-sekolah pondok minta pakat tolong sembahyang hajat. Maka pakat tolong baca Yasin. Itu bila kita susah. Bila kita senang, kita bantu siapa? Siapa kita bantu? Sekolah agama duk nganga aja. Pekelah tak mepa apa, borang berisi macam borang lah. Itu cerita dia. Ini masalah dia. Bila kita susah, kita akan cari agama. Bila kita senang, mula. Bahkan sekolah-sekolah agama ni pula, kalau boleh tutup buat mak-mak tahfiz ni. Kerana mengganggu pelajaran dan sebagainya. Sekolah pondok ni bukan melahirkan orang yang intelek, orang yang jumud, orang todok sebagainya, apa semua. Bila hampa senang, bila hampa susah, siapa yang pakat dak sembahyang hajat ni? Siapa yang pakat dak baca Yasin ni? Siapa yang pakat dak sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala pohon ni apa semua? Pokok ni. Jangan lupa. Jangan lupa. Selalu saya pesan kat budak-budak saya bila mari semua, jangan lupa siapa yang berjasa pada kita, walaupun sikit. Nada orang yang berjasa pada kita, orang yang tolong kita, orang yang bantu kita, kita jangan lupa. Nada, jangan lupa. Kalau kita senang, balas balik. Kita balas balik jasa ibu bapa kita, kerana itu yang paling berjasa pada kita. Balas balik jasa guru kita, itu yang paling berjasa pada kita. Lagi siapa lagi? Jangan lupa. Sebab kita suka mudah lupa. Tu cerita dia. Jangan lupa. Ni, kita para pemimpin pun begitu. Tuan-tuan sekalian, jangan buang ke tepi. Jangan buang ke tepi. Orang yang orang panggil yang banyak mendoakan pada kita dan tolong kita. Itu cerita dia. Ni saya sebut je sakit tuan-tuan duk niat kat mana pula. Duk rasa duk pilih pula apa semua. Gitu. Rasa api lah lantak. Okey je. Tu cerita dia. Baik. Kamu dulu susah. Susah ni kalau susah Bani Israel, susah anak kena sembelih. Hak laki-laki, hak perempuan pula dibiarkan besar dan dijadikan orang panggil tempat pemuas nafsu mereka. Hinanya Bani Israel dulu. Hinanya Bani Israel dulu. Baik. Sembelih mereka itu akan anak-anak laki-laki kamu dan menghidup mereka itu anak-anak perempuan kamu, kerana kata setengah Tok Nujum kepada Fir'aun, bahawa seorang kanak-kanak laki-laki akan diperanak Bani Israel, ia sebab hilang kerajaan engkau. Ahli nujum ni dia bagi tahu akan lahir seorang anak laki-laki yang akan menjatuhkan kerajaan engkau di kalangan Bani Israel. Siapa dia tak bagi tahu nama. Lalu bila ahli nujum begitu, Fir'aun mengarahkan mana-mana wanita Bani Israel yang mengandung tunggu. Kalau beranak anak perempuan tinggal. Kalau beranak anak laki-laki bunuh. Itu cerita dia. Ada riwayat mengatakan 70,000 kanak-kanak laki-laki masa itu dibunuh oleh tentera Fir'aun. Bayangkan Bani Israel masa itu macam mana? Anak. Dan anak perempuan pula dibiarkan besar untuk dijadikan hamba sahaya.
pemuas nafsu kaum Bani Israel, kaum Qibti. Menderita tak tahulah macam mana. Ini penderitaan dilalui oleh Bani Israel. Macam lalu penderitaannya dilalui oleh kaum sekarang. Orang hina. Sedihlah. Dan pemimpin-pemimpin yang melalui penderitaan. Melalui penderitaan, kesedihan. Ada yang difitnah. Ada yang dipenjara. Ada yang macam-macam menghadapi penderitaan demi penderitaan. Lalu, segala benda yang kamu lalui, Allah selesaikan, Allah angkat kamu di atas. Kamu jangan lupa penderitaan dulu. Kita pun jangan lupa penderitaan kita dulu. Jangan lupa. Sebab tu kalau kita kalih balik tengok ke belakang, kenang dengan hari ini, alhamdulillah kita jauh lebih baik. Bandingkan dulu. Kadang-kadang kita dulu kan, budak-budak lah ni pun ada. Bila nak telefon, orang suruh telefon tak telefon. Tak siapa tak telefon, kredit tak ada. Awak tak bubuh, tak ada duit nak pergi top up. Punya tak ada duitnya. Kita ni ada fikir benda tu. Nak telefon bila angkat tekan. Nak telefon angkat tekan. Nak telefon angkat tekan. Ada sedia. Bapak pada kredit pun ada. Tak ada masalah. Orang panggil. Cakap nak telefon tu tak ada masalah. Kita tak pernah pun mencukup. Kita tengok benda kecil je benda tu. Orang panggil. Zaman kita dulu nak makan. Nak makan pun susah. Fikir. Nak duduk di kedai tanya, benda ni nasi goreng berapa? Lauk ni berapa? Punya teringin. Saya punya teringin. Saya ingat saya duduk pondok dulu. Teringin nak makan daging. Di pondok ada apa? Pekan kameh. Ni kita pekan kameh. Orang makan daging teringin nak makan. Pergi pekan kameh. Kan depa kerak-kerak buang hak lemak tak tepi tu minta nak beli hak lemak tu. Hak depa nak tahu. Dia ni kami tak jual, kami nak buang. Kami nak buang tak apa, bagi kat saya ni. Beli lemak-lemak hak tepi tu ni, bagi kat saya. Balik masak bubur bawang, bubur cabai, makan pun sedap lah. Susah hak orang nak buang tu, nak beli daging tu. Nak beli daging tu tak ada duit, tapi teringin nak makan. Ada teringin nak makan. Gitu. Lah cakap nak makan daging tu boleh rebah. Ada lah daging. Tu lembu ada 40 ekor ada belah. Nak makan-makan lembu semua. Orang panggil. Gitu. Ingat kadang kita nak makan pun susah. Nak makan pun susah. Itu. Saya ingat itu ambil lemak daging tu balik buat panggil kawan ni makan pula. Sedap. Nada. Sedap tu cerita. Jangan lupa susah kita. Nada. Supaya hari ini kita boleh bersyukur. Nada. Hari ini kita boleh bersyukur. Dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tapi masalahnya bila Allah bagi kita senang, kita lupa zaman kita susah dulu. Bila kita lupa zaman kita susah dulu, tu yang tak melahirkan insan yang bersyukur. Kita ingat kita sekarang je. Lepas tu tengok orang lain senang. Orang lain ada kereta besar, orang lain ada rumah, orang lain ada duit banyak, orang lain pakai baju mahal, apa semua pula. Lepas tu kita tak ada apa. Bila pun cakap, orang panggil putus asa, cakap putus asa. Saya jumpa seorang orang kat belah sini lah, dia tak mau abang sahabat betul kenal. Saya tengok dia sakit. Duk mengaji kita apa semua. Lepas tu saya tengok pula kerak di sini ni cuci darah kat tengkok ni. Bila saya tanya sakit dah, sihat. Tak ada masalah pun. Tak pernah langsung sepatah saya dengar Allah kan saya ni tak boleh buat apa dah. Tak pernah. Bila pun. Itu. Tak pernah habaq kata dia ni sakit. Ada. Tak pernah langsung dengar bahasa keluh. Keluh tu tak pernah langsung. Bila pun sihat, elok, tak ada apa semua. Pada kita tengok dia tu daripada gemuk, berkurih. Berkurih apa semua. Tak ada keluhan langsung. Serta Allah bagusnya. Ada. Kita sakit kepala pun satu dunia tau. Tunjuk Panado, takak gambar, hantar sakit kepala hari ni. Bagi semua orang tahu. Panggil tu cerita peselah ni. Ada orang dia gitu. Orang panggil kesabaran dia tinggi. Sabar dengan syukur. Itu. Baik. Bani Israel lah. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab.
Al-Quran itu umum lafaz dia. Bukan hanya tertentu kepada sebab tu saja. Jangan kita belajar Bani Israel. Kita tak ada apa. Tak, Quran dia cerita Bani Israel, kita kena kiaskan dengan kita sekarang. Macam kita tengok bangsa kita lah, bangsa Melayu ni. Kita biasa dijajah. Dan teruklah kalau kita dengar orang-orang yang duduk di zaman dijajah oleh Jepun, Inggeris dan sebagainya. Kalau di Indonesia, mereka juga dijajah dengan Belanda. Teruklah mereka duduk di bawah penjajahan apa semua. Tapi sekarang sudah tidak ada. Kita hidup sebagai orang merdeka. Kita bebas bergerak pergi ke sana ke sini apa semua. Tapi janganlah leka. Anak-anak muda terpengaruh dengan dada. Kalau kita pergi di selatan Thailand, antara masalah yang paling besar sekali dihadapi oleh anak-anak muda, dada. 80-90% anak-anak muda dada. Dihantar oleh orang-orang yang tertentu supaya musnahkan umat Islam. Dengan cara mana? Dengan cara hantar dada. Tu tak kira lagi dengan pil kuda lah segalanya, nak bagi rosak generasi. Kita kata orang jahat, betul lah. Kita ni banyak musuh, tapi masalahnya kita tu leka tu pasal apa? Nada. Leka pasal kita jauhkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Pada demikian itu kamu bala besar daripada Tuhan kamu. Wa fi dzalikum pada demikian itu bagi kamu sekalian bala'un. Bala, kita panggil bala tu bahasa Arab, kita panggil bala. Bala'un, bala mir rabbikum daripada Tuhan kamu azim yang sangat besar. Apa dia? Tak cukup kamu dihina oleh bangsa Qibti. Anak-anak kamu yang laki-laki dibunuh. Tak cukup lagi sekadar tu. Anak-anak perempuan kamu yang dibiarkan supaya besar menjadi pemuas nafsu bangsa Qibti. Bala'un azim. Bala yang sangat besar wahai Bani Israel. Jangan kamu lupa. Itu. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang ni selalu kita dengar sampai ayat dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kait dia apa? Cerita tentang syukur. Baik. Ketika beri ketahui oleh Tuhan kamu, Allah bagi tahu apa? Iaitu jika kamu syukur nikmatku dengan tauhid dan taat, sungguh aku tambah akan kamu nikmat kepada nikmat. Dan jika kamu kufur nikmatku dengan kufur akan aku atau pakai nikmat pada maksiatku, bahawasanya azab aku sangat sakit. Ingat, ni Allah bagi peringatan pada Bani Israel. Sekarang kamu diberi nikmat. Nikmat apa? Nikmat kebebasan. Nikmat kemerdekaan. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Syukur maksud macam mana? Ingat nikmat Allah. Jangan lupa Allah. Jangan lupa Islam. Ingat. Kalau kamu kufur, kamu lupa semua pertolongan Allah pada kamu. Inna azabi lasyadid. Azab aku sangat syadid. Di dunia azab yang sangat berat, di akhirat juga azab yang sangat berat. Kenapa? Manusia suka lupa daratan. Bani Israel lepas malapetaka turun. Sampai hari ini. Mana ada bangsa dalam dunia yang tidak ada tanah air? Walaupun yang kafir. Cina tak ada siapa pun bermasalah dengan dia kerana itulah negara dia. India itulah negara dia. Arab itulah negara dia. Malaysia, Melayu itulah negara dia. Thailand itulah negara dia. Tapi Israel sebelum tu tak ada negara. Lalu mereka buat satu NGO yang nama dia Zionis. NGO ni dia ada sasaran-sasaran dia. Ada NGO yang selamatkan beruang. Ada NGO yang selamatkan sungai. Ada NGO yang selamatkan hutan. Dia adalah sokongan buat tubuh NGO ni. NGO apa dia? Menuntut hak-hak wanita.
NGO yang menuntut hak LGBT. Semua ni NGO. Yahudi dia tubuh NGO nama dia Zionis supaya menuntut hak supaya mereka juga ada negara seperti mana bangsa-bangsa lain. Lalu disokong NGO ni dah dibantu oleh ahli-ahli perniagaan Yahudi yang kaya-kaya sampai NGO ni menjadi kuat. Mana-mana NGO yang kuat dia boleh pengaruhi kerajaan. Dia boleh pengaruhi kerajaan. Nah ada. Bila kuat. Macam kita lah, kalau kita kuat kita boleh pengaruhi kerajaan. Jadi kita tak kuat mana? Nada. Bila ramai, ingatlah dulu masa kita buat dulu. Kita ni tak kuat, tak ada orang apa semua. Allah hadapi macam-macam masalah. Nada. Macam-macam. Tidur malam tunggu pagi esok nak kena apa pula. Mari macam-macam. Tapi bila kita nampak kuat sikit, dan tu ramai mengaji ramai. Kodok ramai apa semua sini. Kuranglah sikit, bukan tak ada, kurang. Tekanan-tekanan tu kurang. Kalau lagi kuat, lagi ramai, lagi kuat kita. Kalau lagi ramai, duit lagi banyak, lagi kuat. Dia macam tu. Ada. Yahudi yang nama Zionis ni, dia ramai. Dan kebetulan pula duit banyak. Sampai dia boleh pengaruhi kerajaan negara-negara Eropah. Bagi sokongan pada dia. Lalu mereka bagi sokongan nak ambil tanah tak mana. Walaupun ditawar berapa negara. Lalu dia pilih Palestin. Tu yang dia pergi jajah Palestin. Ada. Tu bangsa yang hina, yang tak ada negara. Sampai ke hari ni umat Islam seluruh dunia tak iktiraf kata yang tu negara dia. Kerana bukan negara dia. Tak iktiraf. Dan ada negara yang iktiraf, ada negara yang berkecuali. Satu je negara bermasalah dalam dunia ni. Negara haram Israel. Punya hinanya. Kenapa? Mereka lupa nikmat yang Allah bagi pada mereka. Mereka lupa nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada mereka, lupa. Tu cerita dia. Ingat. Tu ialah la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, cuba kamu ikut elok-elok Nabi Musa alaihissalam. Patuh elok-elok apa semua, kamu hidup aman damai sampai anak cucu-cucu kamu. Tapi dia kerana kamu tolak nabi-nabi. Bukan sekadar tolak, Bani Israel ni ada yang bunuh Nabi. Nabi dia bunuh. Nabi-nabi bunuh. Apa semua. Akhirnya bangsa Israel terhina sampai sekarang. Dan sekarang pun tunggu saat akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Kita kena ambil pengajaran. Ambil pengajaran yang Allah Taala sebut. Itu. Sebab tu Quran, bila kita belajar Quran, kita tengok benda depan mata kita, tengok benda dalam Quran, sama sikit pun tak lari. Ini mukjizat Quran. Itu. Baik. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika diberi ketahui oleh Tuhan kamu, la in syakartum, kalau kamu syukur, la azidannakum, aku tambah lagi. Wala in kafartum, kalau kamu tak syukur, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Tengok bahasa Quran. Macam kesenangan dan kekayaan. Allah tak sebut Allah kurang kan? Allah bagi kekayaan kepada seseorang. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Tambah apa? Kaya. Bukan tambah kaya lagi. Mungkinlah tambah kaya lagi kalau kamu syukur. Ada orang kaya tidak ditambah kekayaan dia. Sakat kaya je. Sakat duit banyak je. Ditayang kereta mewah. Ditayang rumah besar. Ditayang jam-jam berjenama. Ditayang pakaian-pakaian mahal. Hidup apa semua. Sakat tu je lah. Kenapa? Kerana lupa. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi kekayaan sama dengan dia. Kaya juga. Tapi Allah azidannakum. Allah tambah lagi pada dia. Apa dia? Kekayaan jiwa. Hidup dia tenang. Tenteram. Lapang. Tidur malam boleh elok. Nada. Tenteram. Hidup apa semua. Allah tambah lagi dalam kekayaan tu. Nah ini.
Kira kita nak bila kaya tu tambah kaya lagi, tambah kaya lagi. Tak. Dalam kaya tu perlu ditambah lagi. Perlu ditambah lagi. Tambah apa? Tambah kesenangan, tambah kelapangan, tambah tenteram, tambah. Ini kita nak. La azidannakum, tambah lagi yang tu. Tapi ada orang yang bila dia kaya, Allah tak tambah kekayaan dia. Nah, kadang-kadang kita tengok sampai mati dia kaya juga pun, tak mana kurangnya. Dalam keadaan serabut. Dengan bini berserabut, dengan anak pinak berserabut, dengan kaum keluarga berserabut. Jiwa tak tenteram, gelabah sana, gelabah sini. Nak tenteram lagi, pergi disko tak tenteram, minum arak tak tenteram, gitu gini. Ada yang peringkat sampai ambil dadah. Nada, ambil dadah. Tu orang panggil. Tu cerita apa? Michael Jackson. Raja pop. Kaya ni tak tahu nak habaq kaya. Tapi bila mati, orang tengok bahawasanya dia setiap hari kena makan pil penenang. Setiap hari kena makan. Tak makan tak boleh. Dia ni kerja menghibur orang sedunia. Yang dia sendiri tak terhibur. Yang dia sendiri tak terhibur. Nak tidur malam kena makan pil tidur. Nak tenang kena makan pil tenang. Oleh kerana banyak sangat ubat-ubat macam tu, mati. Maknanya kekayaan itu bukan kaya yang sejati. Tu Nabi sebut, laisal ghina man kathratil mal, lakin ghina nafsi. Bukan kekayaan itu banyak harta, kata Nabi. Kekayaan sejati ialah kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa. Tu cerita dia. Kadang-kadang kita tengok di kampung tenang je, tak ada. Susah tengok rumah pun robek, pakaian pun ala kadar apa semua. Tapi jiwa tenang. Tu makan nasi basic, tak ada masalah pun. Dia bukan cicah dengan apa. Nah, gitu. Kadang-kadang punya tak ada lauknya. Itu. Tak ada lauknya apa semua. Makan dengan sambal je. Sambal nak cicah apa? Cicah dengan cabai. Tumbuk sambal, ambil cabai tu jadi ulam, cicah pula. Ni faham ke tak ni? Cabai tu jadi ulam. Cukup makan, relax, tidur malam lena elok. Tak ada masalah apa. Orang panggil. Itu. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Bukanlah kita nak suruh jadi macam tu. Kalau kita kaya, itulah cita-cita kekayaan kita. Kekayaan yang Allah tambah dalam tu, ketenangan. Jangan kaya yang tak tambah. Takut bila kaya jadi kelang kabut lagi. Banyaklah. Kita tengok. Tak kaya dulu ada juga masa nak rehat. Bila kaya pergi masjid pun tak ada. Pergi surau pun tak ada. Sengah-sengah lagi teruk tuan-tuan. Kaya punya kaya ni sampai tak ada pakai baju baru. Baju kerja sedia. Tokek getas kerak tu duit banyak. Tapi baju sampai nampak getas kerak saja. Tak ada pakai baju baru. Beli baju simpan. Sebab sentiasa baju kerja. Tak ada cakap benda lain. Sentiasa cakap pasal kerja. Telefon 3. Berhenti hak ni hangkak hak ni. Berhenti hak ni hangkak ni. Berhenti hak ni hangkak ni. Kaya lagu tu nak apa? Cakap semua cakap pasal kerja. Gitu. Tak ada. Nak cakap dengan bini pun tak ada. Cakap dengan anak-anak pun tak ada. Cakap dengan bapak pun tak ada. Cakap dengan kawan pun tak ada. Kerja. Celek mata, cakap pasal kerja. Pejam mata, berhenti, celek mata, cakap pula. Kaya kan ni? Tak ada. Panggil. Ini. Tu cerita. Anak-anak pakai babai ikut jalannya. Tak ada jumpa. Orang panggil. Tu cerita dia. Tahulah tuan-tuan. Sebab tu, bila orang nak poligami, yang ni kena ambil kira. Bukan kata ada duit, boleh. Ada. Bolehlah ada duit apa semua. Kita mampukah hak ni? Nak bagi masa, bagi keadilan, bagi apa semua. Ni banyak yang tak mampu. Ada. Sampai menyebabkan bini banyak tapi serabut. Ada. Berserabut sedia. Orang kata bahagia macam mana? Ada. Berserabut sedia. Serabut, masalah bini, masalah ni. Kadang-kadang bini 3, tak ada satu pun tidur dengan bini. Dia tidur dalam hotel asing. Kau duduk seorang. Balik hanu panggil hani, balik hani payah. Baiklah bini 1. Perempuan seronok tak kira kalau lagu tu. Ada. Kalau nak jadi lagu tu nampak gaya aja, jangan gagah. Ada. Kalau boleh agak sampai hari-hari nak kena menipu ni apa cerita? Ada. Tu orang panggil tak dapat.
Hari-hari nak kena bohong. Bohong hari-hari apa semua. Tu cerita dia. Allah, susah hidup. Banyak aja lagu tu. Kebahagiaan apa yang dapat kita tak tahu. Nada. Kalau nak aturlah betul-betul. Bukan sekadar ada duit boleh je. Dah. Ini satu kita tengoklah ni. Saya cukup tak berkenan. Pi rumah orang kalau bini 3 bawa 3 sekali. Kul kunuri bini 4 bawa 4 sekali nak tunjuk kata bahagianya 4 tengok dia tu. Punya bahagia 4 bini bawa pi sekali. Tu bukan kena cara. Ada. Bawa giliran hak mana? Ada. Giliran hak tu bawa yang tu. Dia duk pergi menayang kat orang ni bini 4 bawa semua sekali. Nah, orang pagi. Dak tu pun semua tu tak apa cerdik belakang. Tu cerita nak pergi tunjuk kat orang. Pesan pula ni buat muka elok-elok depan rumah orang. Padahal di rumah berkeli pecah-pecah dinding-dinding. Nah, orang buat elok. Nah, pergi rumah orang pula madu suap pula madu satu lagi. Balik di rumah tojah muluk-muluk rumah semua. Allah, kalau hidup gitu tuan-tuan sekalian. Hidup sentiasa nak berlakon gitu. Allah susah. Orang panggil itu. Bukanlah kata benda tu tak bagus. Buat biar betul-betul. Boleh. Kalau gagak tak mampu nak sampai terus menyebabkan kita sampai naik susah. Lagi nak kontrol anak bini dengan anak bini ni. Bolehkah kita kontrol jadi mampu ke tak mampu? Bukan kira mampu sampai ada duit saja. Mampu sampai terus tu. Ni bini tua duk cucuk anak-anak dia. Bini muda duk cucuk anak dia. Bini tua sama dua bergaduh. Anak bini muda 5 orang, anak bini tua 5 orang bergaduh. Bapa mampu ilmu tu jelah kalau bapa. Itu cerita dia. Mampu kering itu kalau tak agak elok. Ini. Tok bagi elok. Bukan tak. Hidup ni perlu ketenangan. Nabi sebut kekayaan yang sejati ialah kekayaan jiwa. Kalau boleh betul boleh apa semua. Ini. Kalau orang tanya mampukah? Mampu. Dari segi duit mampu. Segi nafkah mampu. Segi hak ni ramai orang tak mampu. Ada orang boleh. Ada orang mampu. Ada orang tak mampu. Kan ustaz sendiri pun tak mampu. Ada. Tak mampu hak tadi ni. Nak atur ni. Bukan mudah. Nak atur orang pula tu. Ada. Itu cerita dia. Ini semua jadi hujah orang perempuan semua ni. Panggil tak betul betul kita kena bercakap lah. Panggil. Baik. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan kata Musa, ya Bani Israel, jika kamu kufur dan segala orang yang di dalam bumi sekalian, maka bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat kaya daripada makhluk dan amat kepujian dengan mereka itu. Hei Musa, tolong cerita Ustaz. Yang duk ketegak sangat ni, nak sangat kufur. Kalau kamu kufur, bukan kamu saja, seluruh manusia di atas muka bumi ni kufur, Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha kaya dan maha kepujian. Tak ada sikit pun kurang apa-apa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah maha sempurna. Yang masalahnya orang yang kufur tu. Kufur lawan dia syukur. Itu cerita dia. Jangan kufur. Syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya nikmat Islam. Cuba kita tengok Agama lain daripada Islam, Hindu lah, Buddha lah, Kristian. Macam mana dalam kepala mereka? Kristian sak-sak kata Isa tu Tuhan. Sak-sak kata anak Tuhan. Sak-sak kata salah satu Tuhan yang 3. Itu cara Kristian. Ya Yahudi cara itu juga kata Tuhan tu anak. Ada anak perempuan, malaikat anak perempuan Allah. Yang Hindu lagi sakan Tuhan ni sampai berjuta lah berduk beranak lagi. Yang Buddha cara Buddha. Agama hak depa pegang tu tak kemas. Nak pi rojok tak mana nak bagi kemas. Kitab-kitab depa tak ada satu pun kitab yang kemas macam Quran. Bila mari tang kita, bab tu tak ada masalah dah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sikit pun tak ada ragu-ragu hati. Allah sahaja Tuhan. Yang lain bukan. Nabi bukan Tuhan. Nabi Rasulullah. Rasul-rasul. Cuba kita syukur dengan nikmat tauhid yang Allah bagi pada kita. Bila mari masuk waktu semayang, sikit pun tak ada ragu-ragu. Allahu Akbar semayang subuh. Ada rasa ragu-ragu? Tak ada. Ragu-ragu ni lah susah. Kita tak ada. Cuma orang malas semayang tu ada lah. Hak ragu-ragu tak ada.
Bila mari bulan Ramadan kita puasa. Ada kok rasa puasa letih saja ke apa betul ke tak ada ragu-ragu dah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita puasa. Puasa 1 sampai 30. Tak ada masalah. Bila mai raya kita raya semua ikut Quran. Tenang, tak ada masalah. Nabi pun kata, kebaiknya ke sambung puasa 6 hari lagi lepas daripada raya. Nak puasa pun tak apa, tak puasa pun tak apa. Ingat nak puasa, tak puasa pun tak apa. Bukannya wajib. Kan tenang kita ni. Kalau rasa nak jadi hamba Allah yang baik lagi, puasa. Nah ada. Kalau rasa sedap lagi jamuan raya banyak, makan. Ni galuk. Senang agama kita ni ajar kita semua. Ajar kita semua. Bila berlaku kematian apa semua, laki-laki dapat banyak ni, perempuan dapat banyak ni. Kalau hati abang kata tak apalah kita bagi sama banyak, tak apa. Nada, tak ada masalah. So kenapa kita pegang pada panduan Quran? Ni lepas pada duduk kalut pergi haji pula. Habis duit lah dengan penat lah buat haji dengan gini-gini apa semua. Pergi sana dengan batuk lah, mati pun ada pergi sana apa semua. Ada kita rasa ragu-ragu dengan haji? Dah. Bahkan bangga dapat boleh pergi haji. Walaupun segala kesusahan nak cerita pergi haji ni apa semua. Tenang, kenapa kita buat ni? Ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu baik rukun Islam. Rukun iman, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada qada, apa dia percaya pada rasul-rasul, percaya pada kitab, percaya pada hari akhirat, percaya pada qada dan qadar, semua elok. Tak ada nikmat akidah macam kita ni pada agama lain tak ada, hanya ada pada Islam saja. Hanya pada Islam saja. Syukurlah. Bayangkan kalau kita tak dapat nikmat Islam, kita duduk ragu-ragu macam itu. Ikut berasa nak buat. Nak panggil tu cerita sembah patung, sembah ikut berasa nak sembah. Kita ada sembah Allah Subhanahu Wa Taala dan dia ajar dengan teliti. Syukurlah nikmat. Nah itu nikmat akidah yang Allah bagi pada kita. Jangan kalih fikir lain dah. Itu hidup kita tenang. Allah, kalau Tuhan banyak nak tenang lagu mana? Ni kadang-kadang apa ada macam Hindu sampai berjuta Tuhan. Kalau sehari sembah satu Tuhan pun sampai mati tak habis. Ada. Hari-hari ni sembah ni, esok sembah ni, lusa sembah ni. Lepas tu macam mana cerita? Apa semua? Hidup macam mana? Susah. Kita ada Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Qul huwallahu ahad. Kata oleh Allah itu sah. Kita punya tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, hanya Tuhan Allah saja. Yang lain bukan. Allah saja Tuhan. Nah gitu. Wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan di kalangan orang yang musyrikin. Orang yang banyak Tuhan, tak ada. Tuhan saya Allah. Itu saja. Faham? Itu. Dan jika keadaan kata Musa, ya Bani Israel, jika kamu kufur dan segala orang yang di dalam bumi sekalian, maka bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan amat kaya daripada makhluk dan amat kepujian dengan mereka itu. Alam ya'tikum naba'ul ladhina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamuda wal ladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Jadilah tentu alam ya'tikum naba'ul ladhina min qablikum.